وبركاته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, Bapak sekalian, rahimakumullah. Sekali lagi kita bertemu di media ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-Nya ke atas kita, nikmat kesihatan, nikmat kebaikan, dan yang paling penting adalah nikmat al-Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sentiasa dapat mendekatkan diri kita kepadanya dengan berbagai ibadah yang kita mampu buat untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan semua, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita berjumpa lagi dan kita akan teruskan pengajian kita berkaitan dengan amalan setiap hari, amalan pagi dan petang, doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Kata kita cuba untuk mendapatkan mutiara-mutiara di sebalik amalan-amalan Nabi ini, dan juga ada disebut juga berkaitan dengan hukum hakam dalam kitab ini, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan ianya adalah menjadi satu panduan untuk kita, panduan yang cukup lengkap, dan kita cuba untuk mengkaji dan memahami, dan yang paling penting adalah kita cuba untuk mengamalkannya, insya-Allah. Jadi pada pagi hari ini kita akan mulakan, kita sambung berkaitan dengan tajuk yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam buku ini, iaitu yang ke-15, hadis 473, berkaitan dengan wasiat. Wasiat orang yang meninggal atau wasiat mayat agar disolatkan orang tertentu. Jadi ini salah satu amalan ataupun salah satu hukum hakam berkaitan dengan orang yang meninggal apabila sebelum meninggal beliau meninggalkan satu wasiat. Jadi ini hukum berkaitan dengan wasiat, meninggalkan pesanan sebelum meninggal. Dan puan-puan sekalian, berkaitan dengan wasiat ini adalah satu pesanan, satu pesan yang ditinggalkan oleh orang sebelum meninggal, dan ini adalah hak seorang muslim. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW ada pernah menyebut bahawasanya wasiat itu hak seorang muslim apabila dia berada di satu tempat, dia duduk ataupun dia menginap 2 hari saja di luar dari tempatnya, kecuali dia itu meninggalkan wasiatnya yang tertulis baginya. Jadi ini merupakan, hadis ini adalah galakan bahwasanya kita di Nabi SAW menggalakkan untuk kita menuliskan wasiat. Meskipun hanya misalnya kita berada di satu tempat yang hanya misalnya 2 hari saja, sehari 2 hari pun kita perlu untuk meninggalkan satu wasiat. Ini digalakkan. Kata Nabi, ma haqqum ri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Jadi hak seorang muslim apabila dia nak mewasiatkan sesuatu, meskipun dia hanya menginap, berada 2 malam sahaja, kecuali dia telah menuliskan wasiat yang tertulis di sisinya. Ini berkaitan dengan wasiat. Dan untuk amalan yang berkaitan dengan orang yang meninggal ini, jadi kita baca dan kita cuba untuk memahami apa riwayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, Aisyah berkata, aku menziarahi Abu Bakar ketika sedang sakit. Menziarahi anaknya maksudnya. Anaknya menziarahi bapanya. Abu Bakar adalah bapa Aisyah. Dia bertanya, Abu Bakar bertanya, berapa helai kain kafan yang kamu gunakan untuk Nabi? Jadi tanya Abu Bakar kepada Aisyah yang menziarahi dia semasa sakit.
Aisyah pun menjawab 3 helai. Dia bertanya lagi, di hari apa Rasulullah SAW meninggal? Aisyah pun menjawab, baginda meninggal pada hari Isnin. Dia bertanya lagi, hari apa sekarang? Aisyah pun menjawab, sekarang hari Isnin. Dia berkata, Abu Bakar, aku berharap, maksudnya aku berharap untuk meninggal di antara saat ini dan malam nanti. Dia melihat baju yang dipakainya ketika sakit ada kesan minyak za'faran. Dia katakan, cucilah bajuku ini dan tambahlah 2 helai baju, lalu kafanilah aku dengannya. Lalu Aisyah pun berkata, baju ini dah rosak ayah. Dia menjawab, Abu Bakar menjawab, sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak memakai baju baru dibandingkan dengan orang yang mati. Baju ini hanya untuk sesaat, kata Abu Bakar. Kemudian dia meninggal dunia ketika sudah masuk malam Selasa dan dikebumikan sebelum awal hari. Jadi puan-puan sekalian, hadis ini, hadis yang diceritakan oleh Aisyah, kalau hadis ataupun riwayat daripada sahabat, kita panggil sebagai al-athar. Al-athar. Jadi cerita, riwayat daripada Aisyah ini menceritakan bagaimana ayahnya, iaitu Abu Bakar, mewasiatkan kepadanya beberapa perkara sebelum meninggal dunia. Di antaranya adalah dia mengharapkan bahawasanya dia meninggal seperti mana di hari Nabi meninggal. Dan akhirnya Allah beri peluang, cuma yang agak lewat sedikit, iaitu pada hari Selasa, pada malam Selasa. Kemudian di antara wasiatnya juga adalah untuk mengkafani dengan beberapa kain kafan, baju, dan Abu Bakar nakkan baju yang sudah dipakai dan bukan yang baru, kerana yang baru itu akan diberikan kepada orang yang selepas dia. Kerana kata Abu Bakar, kerana baju yang orang yang masih hidup itu lebih berhak untuk memakai baju baru dibandingkan dengan orang yang meninggal. Ini sehingga ke saat-saat akhir pun Abu Bakar ini masih memikirkan kebaikan untuk orang lain. Baik. Seterusnya, sebelum saya detailkan, saya baca dulu apa yang diperkatakan oleh Imam Nawawi seterusnya dalam hadis nombor 474. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terluka, beliau berkata, apabila aku mati maka bawalah aku, kemudian berilah salam dan katakan, Umar meminta izin untuk masuk. Apabila dia mengizinkan, iaitu Aisyah mengizinkan, maka masukkanlah aku. Apabila dia tidak mengizinkan, maka kembalikanlah aku ke pekuburan kaum muslimin. Jadi ini juga riwayat ataupun pesanan Umar bin Khattab. Puan-puan sekalian, berkaitan dengan kewafatan Abu Bakar dan Umar, serta di mana beliau berdua dikuburkan, kita semuanya insya-Allah kita maklum bahwasanya kubur Abu Bakar dan Umar itu berada di sisi kubur Nabi SAW. Dua orang ini adalah di antara manusia yang paling bertuah kerana mendapatkan keistimewaan untuk dapat dikuburkan di sisi manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu baginda Nabi SAW. Berkaitan dengan kematian Abu Bakar dan Umar ini, masing-masing mewasiatkan. Khasnya Abu Bakar, di samping beberapa wasiat yang disebutkan tadi, jadi sebelum meninggal, Nabi ada memberikan isyarat bahwasanya mengizinkan Abu Bakar untuk dikuburkan di sampingnya. Dan juga Abu Bakar ini adalah ayah Aisyah, dan Aisyah rumahnya di tepi ataupun di tepi kubur Nabi SAW. Kerana kenapa Nabi kuburnya ada di rumah ataupun di tepi rumah beliau dan bersama Aisyah? Puan-puan sekalian, kerana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu apabila meninggal akan dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Jadi diisyaratkan oleh riwayat hadis sahih bahwasanya Nabi
Seorang Nabi apabila meninggal dunia dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Oleh sebab itu, Nabi dikuburkan di sebelah rumah atau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini mungkin sebagai jawapan kalau ada yang bertanya misalnya, kenapa ada kubur Nabi di rumah? Ataupun bahkan sekarang misalnya di dalam masjid. Dulu bukan di dalam masjid. Dulu di luar masjid kerana rumah Aisyah. Okay? Baik. Jadi selepas Abu Bakar meninggal dan dikuburkan di tepi di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, suami Aisyah, Abu Bakar, ayah Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika Umar Ibn Khattab meninggal dunia, sebelum meninggal ada mewasiatkan, ada memohon izin supaya dikubur, kalau dia mati dikuburkan di sisi Rasulullah SAW. Maksudnya di sisi Rasulullah dan juga Abu Bakar, kerana sebelumnya sudah ada Abu Bakar. Tetapi kerana Umar bin Khattab dikira orang luar, maka dia kena minta izin dulu Aisyah. Maka dia menghantar anaknya untuk minta izin kepada Aisyah. Dan akhirnya Aisyah pun mengizinkan untuk untuk Umar bin Khattab dikuburkan di tepi di samping Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka bertiga dikuburkan di tempat yang bersebelahan ataupun yang berdekatan di sebelah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau puan-puan yang pernah umrah ataupun haji dan berziarah ke Masjid Nabawi, disunahkan untuk mengucapkan salam dan salawat ke atas Nabi dan juga salam ke atas Abu Bakar dan Umar kerana kubur mereka berdekatan. Iaitu Abu Bakar dikuburkan agak ke bawah sedikit, di bawah bahu Nabi. Demikian juga kubur Umar Ibn Khattab di bawah bahu Abu Bakar. Jadi ketika kita lalu, maka kita disunahkan untuk mengucap salam, selawat dan salam kepada Nabi, kemudian salam ke atas mendoakan Abu Bakar dan Umar. Baik, ada satu kisah yang agak menarik berkaitan dengan permohonan izin Umar bin Khattab untuk dikuburkan di tepi di samping baginda Nabi dan juga Abu Bakar. Jadi pada awalnya, puan-puan sekalian, ketika Umar bin Khattab meminta izin untuk dikebumikan kalau meninggal dunia di samping Abu Bakar, sebenarnya dalam hati Aisyah radhiyallahu anha, dalam niat Aisyah radhiyallahu anha, ada mengatakan sebenarnya tempat yang masih kosong di tepi Abu Bakar itu, tepi ayahku itu adalah aku nakkan untuk tempat aku dikuburkan nanti. Jadi dia nak juga dikuburkan di tepi atau di sebelah isteri dan ayah, sebelah suami dan ayahnya. Tetapi kenapa beliau mengizinkan Umar bin Khattab untuk dikuburkan di tepi kedua orang yang paling disayangi ini? Kerana pada suatu jauh sebelum Abu Bakar meninggal, Aisyah radhiyallahu anha pernah bermimpi. Apa mimpi Aisyah radhiyallahu anha? Mimpi Aisyah itu dan mimpi ini diceritakan di depan ayahnya, di depan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi suatu hari Aisyah menceritakan, wahai ayah, aku semalam tadi bermimpi. Ada 3 bulan, 3 qamar, salah satu aqmar, 3 rembulan, 3 moon, tiba-tiba terjatuh di pangkuanku. Tiba-tiba jatuh di pangkuanku. Dan masa itu, puan-puan sekalian, masa dia menceritakan itu, baginda Nabi SAW, suaminya telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar mimpi ini, bahwasanya Aisyah mimpi ada 3 rembulan, 3 bulan yang jatuh di haribaan, jatuh di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya, maka Abu Bakar mengatakan, wahai anakku Aisyah, 1 bulan telah pun jatuh di pangkuanmu. Berbaki lagi 2 bulan lagi. Maksudnya
ada orang lain yang akan jatuh lagi. Maksud jatuh itu ditafsirkan sebagai meninggal. Ada orang terhebat dalam sejarah dan dalam hidup dia, dalam kalangan umat Islam, jadi 3 rembulan ini ditafsirkan sebagai orang-orang yang paling hebat. Jadi kata Abu Bakar, sebenarnya Aisyah 1 bulan sudah jatuh, maka berbagi lagi 2 bulan yang lain. Maka ketika dia ingat itu, Aisyah berkata ini, ketika dia ingat itu, ketika ayahnya meninggal, yaitu Abu Bakar meninggal, itulah bulan yang kedua yang jatuh. Maka dikuburkan di sisi Aisyah, di tepi Nabi SAW, di rumah Aisyah. Dan ketika mendengar bahwasanya Umar bin Khattab minta izin kalau meninggal dikuburkan di sisi Abu Bakar bersama anak baginda Nabi, maka dia teringat itulah bulan yang ketiga yang jatuh di pangkuannya. Oleh sebab itu, Aisyah izinkan, meskipun Umar bin Khattab ini orang lain, tidak ada kaitan dalam keluarga, diizinkan untuk dikuburkan di tepi kubur Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan 2 orang yang paling hebat selepas baginda Nabi SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar, untuk dikuburkan di sisi baginda SAW. Dan ini satu kehebatan, satu keutamaan, satu fadilat yang tidak dijumpai ataupun tidak diperolehi oleh orang-orang lain. Ini wasiat. Bila wasiat itu baik, maka perlu dilaksanakan. Oleh sebab itu, dalam kajian ini ataupun dalam bab ini, puan-puan sekalian, Imam Nawawi coba untuk menerangkan berkaitan dengan wasiat. Apabila wasiat itu baik, maka perlu dilaksanakan. Apabila sebaliknya tidak baik, misalnya apatah lagi bercanggah dengan apa-apa hukum syarak, tidak perlu dilaksanakan. Meskipun itu permintaan mayat sebelum dia meninggal dunia. Baik, seterusnya puan-puan sekalian, kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, daripada Amr bin Sa'ad ibn Abi Waqqas, Amr bin Abi Waqqas. Dia berkata, radhiyallahu anhu, Sa'ad mengatakan, buatkanlah untukku liang lahat dan berilah batu bata sebagaimana dilakukan untuk Rasulullah SAW. Jadi ini pun wasiat, dan wasiat ini diminta ataupun disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Amr ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maksudnya ketika meninggal, buatkanlah liang lahat, dan liang lahat itu ada diberikan batu bata, beberapa batu bata, seperti mana Nabi kita meninggal ada juga batu bata yang diletakkan di situ. Dia nak meniru sebagaimana yang dibuat kepada Nabi SAW. Jadi ini wasiat yang baik, maka dilaksanakan oleh para sahabat ketika Sa'ad ibn Amr ibn Abi Waqqas meninggal dunia. Dan Imam Nawawi juga kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Amr bin As, bahwa ketika akan meninggal dunia dia mengatakan, bila aku meninggal maka jangan ada wanita yang menjerit histeria. Nah, ini kita ingat, meraung, meratap. Ini adalah satu perkara yang diharamkan dalam Islam ketika ada orang meninggal. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pun mewasiatkan, mengingatkan kepada orang-orang masih hidup, apabila aku meninggal, katanya, jangan pernah ada wanita yang menjerit histeria, yang meratapi kematianku, atau ada orang yang membawa obor ikut mengantarku. Dia tak perlu membawa apa-apa ritual, obor ke ataupun alat-alat apa yang dibawa yang tidak ada kena-mengena dengan hukum menguburkan jenazah, maka itu suatu perkara yang menyalahi syarak dan tidak perlu dibuat. Maka awal-awal lagi Sa'ad bin Amr bin As mewasiatkan supaya jangan ada seperti ini.
apabila kamu mengebumikanku, kata Amr bin As, maka taburlah tanah sedikit demi sedikit, jangan terlalu kasar menabur tanah, dan kemudian tinggallah selepas pengebumianku, tinggallah sejenak di sekitar kuburku seperti lamanya waktu menyembelih kambing. Nah, jadi ini pernah kita sampaikan juga bahwasanya dibenarkan apabila jemaah duduk sebentar selepas pengebumian, beberapa saat, mungkin beberapa menit, beberapa setengah jam, sejam, untuk berdoa kepada si mati yang baru saja dikebumikan itu. Dan kata Amr bin As, supaya aku menjadi tenang dengan kewujudan kamu di sekitar aku, dan aku dapat merencanakan, aku dapat mempersiapkan apa yang aku akan jawab untuk utusan-utusan Tuhanku. Maksudnya dia mempersiapkan untuk soalan-soalan yang akan dijawab, soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika dikubur di alam barzakh itu. Ini adalah wasiat yang diminta oleh Amr bin As bin Abi Waqqas sebelum meninggal dunia. Dan apabila ianya baik, maka dilaksanakan. Jadi tidak ada yang bercanggah dengan syarak. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, kami riwayatkan juga hadis Huzaifah yang telah lalu yang sama makna dengan hadis ini, berkaitan dengan bab pemberitahuan kepada keluarga si mati akan kematiannya, dan juga hadis-hadis lain yang serupa. Jadi puan-puan sekalian, ini adalah berkaitan dengan menunaikan hajat dan wasiat orang sebelum mati. Sebab kita digalakkan untuk meninggalkan wasiat. Apa-apa yang perlu kita sediakan kepada orang yang akan kita tinggalkan itu, supaya menyenangkan mereka, memudahkan urusan mereka dan sebagainya. Jadi kalau berkaitan dengan yang baik-baik, maka perlu dilaksanakan. Apabila sebaliknya, tidak perlu dilaksanakan. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, menurut saya dianjurkan untuk tidak selalu menurut apa yang diwasiatkan. Jadi tidak boleh menunaikan semua yang diwasiatkan oleh orang yang akan meninggal itu. Namun harus ditanyakan terlebih dahulu kepada para ulama. Maksudnya kita pastikan dulu wasiat itu bercanggah dengan syarak ataupun tidak. Apabila mereka membenarkan, maka boleh dilakukan. Apabila misalnya ulama, alim ulama, ustaz-ustaz yang ada ilmu mengatakan, oh ini tidak mengapa, boleh sahaja dan tidak ada apa-apa percanggahan dengan syarak, maka boleh dilakukan. Maka kita tengok dulu apa permintaan orang yang akan meninggal dunia tersebut. Kata Imam Nawawi, di sini saya sebutkan beberapa contoh permohonan ataupun permintaan orang yang meninggal dunia sebelum meninggal dunia dengan minta. Imam Nawawi mencontohkan, yaitu misalnya dia mewasiatkan untuk dikebumikan di perkuburan wilayahnya yang merupakan perkuburan orang-orang soleh. Maka wasiat itu harus dilaksanakan. Yang pertama, ini contoh yang pertama adalah wasiat. Dia meminta untuk dikuburkan di tepi, di samping orang-orang yang soleh. Ataupun di perkuburan di mana ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang bertakwa, yang dikuburkan di situ, dan dia minta supaya dikuburkan di tepi orang-orang itu. Ini adalah wasiat yang baik. Kalau boleh diusahakan, contohnya boleh. Maknanya dia, contohnya dia nak dikuburkan di tepi seorang ulama yang ataupun tuan guru yang baru meninggal dunia misalnya, dia nak dikuburkan di tepi itu, di sampingnya, maka boleh. Kalau memungkinkan, keadaannya memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tak boleh menyusahkan. Maka kita ikut sahaja apa yang ada dalam keadaan itu. Puan-puan sekalian, kenapa kita dibolehkan ataupun ramai para sahabat Nabi SAW dan juga alim ulama-ulama salafus soleh dan orang-orang yang mempunyai ilmu ini, ataupun orang-orang Islam yang faham, mereka nakkan kalau boleh dikuburkan di tepi orang-orang soleh. Hikmahnya, pengajarannya adalah, puan-puan sekalian,
Kerana apabila seseorang itu dikuburkan di tepi orang soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang soleh tersebut kerana di sebelahnya saja atau dekat dengannya. Apa kebaikan yang biasa didapatkan oleh orang soleh? Contohnya, ketika dia meninggal, maka ramai orang yang menziarahi. Bila ramai orang menziarahi, dia akan doa. Doa untuk dia dikubur dan doa untuk orang-orang mukmin yang lainnya. Maka kuburan orang yang di tepi orang soleh tersebut akan mendapatkan juga tempias daripada doa-doa kebaikan itu. Jadi apapun kebaikan yang dia dapat, maka orang di sebelahnya itu mendapatkan juga kebaikan. Ini adalah merupakan harapan dan doa. Maka bersama dengan orang alim, orang soleh ini, puan-puan sekalian, bukan hanya selepas kematian, ataupun bukan hanya semasa hidup. Semasa hidup kita pun digalakkan, Nabi pernah mengatakan bahwasanya orang-orang itu akan dibangkitkan semasa hari kiamat nanti bersama orang-orang yang dia cintai, bersama golongan dia. Golongan dia itu siapa? Geng dia itu siapa? Kalau dia yang dia cintai, geng dia itu orang-orang yang baik, orang yang soleh, dia akan jadi soleh, dia akan dapat tempias kebaikan itu. Tapi kalau sebaliknya, dia bersama dengan orang-orang yang tak baik, dia bersama geng yang misalnya jauh daripada ajaran Islam dan sebagainya, maka na'udzubillah, dia akan dibangkitkan kepada bersama dengan golongan-golongan itu. Maka seboleh mungkin selama di dunia ini kita perlu cari, kita perlu berkawan, kita perlu ada klik, ada geng yang mereka adalah orang-orang soleh. Kerana mereka inilah yang akan dibangkitkan, ataupun kita akan dibangkitkan Allah SWT bersama dengan mereka. Dan bahkan dalam riwayat lain, puan-puan sekalian, Nabi ada bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dia bersama ataupun mengikut agama, akidah, akhlak orang yang dia rapat dengan, kawannya maksudnya. Kalau dia rapat dengan orang yang akidahnya betul, amal-amalnya soleh, dia bertakwa, orang alim, dia akan bersama dengan dia. Sama ada di dunia maupun ketika meninggal dunia. Maka inilah pengajaran kenapa mereka, para sahabat dan juga orang-orang ulama salafus soleh sebelum ini, mereka cuba kalau boleh ketika meninggal, kuburkan aku di tepi kuburan orang-orang soleh. Dan dicontohkan oleh dua manusia terhebat dalam Islam itu, yaitu Abu Bakar dan Umar, yang mendapatkan fadilat, keutamaan dikuburkan di sisi Nabi SAW. Baik, jadi ini perlu dilaksanakan kerana baik, tetapi mengikut keadaan. Akan tetapi, kata Imam Nawawi, apabila mayat itu mewasiatkan ataupun orang yang akan meninggal itu mewasiatkan untuk disolati oleh selain keluarganya, maka apakah orang tersebut harus dijadikan imam solat dan dia didahulukan atas karib kerabat si mayat? Ulama berbeza pandangan, katanya. Madhab kami, kata Imam Nawawi, yang benar adalah bahawa karib kerabat lebih layak. Orang yang mensolatkan, yang menjadi imam, itu adalah kalau boleh yang ada hubungan kerabat, sama ada anaknya, ayahnya, abangnya misalnya, adik-beradiknya, itu yang diutamakan. Tapi kalau misalnya tidak ada ataupun tidak boleh, maka boleh imam lain mengimamkan atau menyolatinya. Tetapi apabila orang yang diwasiati adalah orang soleh, memiliki ilmu agama dan memiliki akhlak yang baik, maka karib kerabat si mayat yang standarnya masih di bawah orang itu sepatutnya mengikut wasiat tersebut untuk menjaga hak-hak si mayat. Puan-puan sekalian, maksudnya adalah apabila dia mewasiatkan untuk supaya imam ini ataupun ulama ini menyolati dia, mengimamkan solat untuk dia. Tetapi hukumnya sepatutnya orang yang paling dekat dengan dia yang berhak untuk menyolati dulu. Maka Imam Nawawi mengatakan yang betul adalah orang yang lebih dekat dulu. Tetapi katanya, kalau orang lain itu, yaitu imam atau misalnya ulama itu lebih berhak, lebih pandai, lebih berilmu, lebih alim dan sebagainya, sudah tentu kita tunaikan hajat ataupun wasiat
si mati ini supaya disolatkan oleh orang-orang yang dia sebut semasa sebelum meninggal itu. Ini maksud daripada perkataan Imam Nawawi. Maka kita tunaikan hajatnya, keinginannya untuk supaya disolatkan oleh orang-orang yang disebut. Dan kita tengok dulu siapa yang disebut itu. Kalau memang ulama, kalau memang imam besar dan sebagainya, maka tunaikanlah. Dan kata Imam Nawawi, apabila mewasiatkan untuk dikebumikan di dalam peti mati. Ini satu lagi. Dia mewasiatkan untuk supaya dia dikuburkan bukan di liang lahat tetapi dimasukkan ke dalam peti mati. Maka wasiatnya kata Imam Nawawi tidak boleh dijalankan kecuali dalam keadaan tertentu. Contohnya adalah apabila tanah kuburannya itu sangat lembik dan berair sehingga perlu dikebumikan dalam peti dan wasiatnya perlu dijalankan. Ini mengikut wasiat dan kebaikan si mati tersebut dan keadaan bagaimana tanah yang untuk tempat dikebumikan tersebut. Tapi pada asalnya tidak boleh dimasukkan ke dalam peti seperti mana orang-orang non-muslim bagaimana mereka menguburkan. Jadi perlu dikuburkan seperti mana amalan ataupun hukum hakam berkaitan dengan dafnul janazah, menguburkan jenazah dalam syarak, dalam amalan agama Islam. Maka tidak perlu untuk ditunaikan wasiat tersebut kecuali apabila memang tanah ini sangat lembik, sangat berair. Tak boleh kalau tidak dimasukkan ke dalam tempat seperti peti misalnya. Ini dalam keadaan tertentu sahaja. Maka bila keadaan seperti itu, boleh saja untuk dijalankan wasiat tersebut. Dan kata Imam Nawawi, belanja untuk peti mati itu diambil daripada harta si mati atau si mayat sama seperti kain kapan. Jadi kalau ada keperluan untuk dimasukkan ke peti dulu sebelum dikebumikan, maka semua urusan, semua kos berkaitan dengan pembelian peti dan juga apa-apa keperluan perlu diambilkan dari harta si mati seperti mana harga kos kain kapan tersebut. Tapi alhamdulillah biasanya pembawa sekalian, pengurusan kita ini, pengurusan jenazah di tempat kita, masyarakat kita di Malaysia, alhamdulillah masjid-masjid dan surau-surau mereka cukup profesional. Mereka ada tabung khairat kematian, ada takaful dan sebagainya. Apabila berlaku apa-apa, si mati ataupun si keluarga si mati tidak perlu mengeluarkan apa-apa kos kerana ada takaful dalam bentuk khairat kematian. Semua urusan dan keperluan pengebumian jenazah diuruskan oleh masjid itu, diuruskan oleh surau itu, dan ini sangat memudahkan urusan si mati dan juga keluarganya. Ini amat-amat digalakkan dan inilah yang sepatutnya kita pertingkatkan lagi perkhidmatan untuk orang-orang muslim sama ada ketika masih hidup maupun ketika selepas mati. Alhamdulillah hampir semua masjid di Malaysia ada perkhidmatan ataupun ada khairat kematian untuk kebaikan semua. Jadi tak perlulah misalnya beli sendiri apa-apa yang diperlukan kerana sudah diuruskan oleh masjid. Kata Imam Nawawi, orang yang meninggal dunia mewasiatkan untuk dipindahkan ke wilayah lain. Ini wasiat yang satu lagi. Jadi dia berwasiat, contohnya dia berada di satu tempat, kemudian dia kata kalau saya meninggal tolong pindahkan saya di tempat ini dan kuburkan dia di tempat itu. Contohnya macam tu. Jadi maka wasiatnya tidak perlu dijalankan. Oleh kerana memindahkan mayat hukumnya haram menurut pendapat yang benar dan dikemukakan oleh kebanyakan ulama, dan pendapat lain yang mengizinkan itu adalah makruh. Kawan sekalian, ini berkaitan dengan hukum memindahkan mayat ataupun misalnya apabila dia berada di satu tempat yang memang itu tempatnya, misalnya di ahli karya dia, maka dikuburkan di situ, dikebumikan di situ. Tidak perlu misalnya setelah dikebumikan tiba-tiba ada orang yang mengatakan dulu arwah pernah mewasiatkan untuk dipindahkan jenazahnya dikuburkan di tempat ini, maka tidak perlu dijalankan, tidak perlu dilaksanakan wasiat tersebut kerana memindahkan mayat itu adalah satu perkara yang hukumnya makruh dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Adapun mazhab yang membenarkan, maka itu adalah mazhab yang pandangan yang
yang tidak rajih atau yang tidak kuat. Kecuali kalau misalnya seperti amalan kita sekarang, meninggal di satu negeri, kemudian negeri kampung dia di negeri lain, dan tidak ada apa-apa isu berkaitan dengan pemindahan, belum lagi dikuburkan dan sebagainya, dan tidak ada kemudaratan, maka biasanya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Maksudnya sebelum dikuburkan dia dipulangkan ke kampung dia, kemudian dikuburkan di kampung dia. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi ini adalah apabila dah selesai, dah tiba-tiba ada yang misalnya ingat, ada dia wasiat untuk dipindahkan ke tempat tertentu. Maka dari itu puan-puan sekalian, disunahkan berkaitan dengan orang yang meninggal dunia ini, pengebumiannya adalah dipercepatkan pengebumiannya, tidak perlu diperlambat-lambatkan, kan? Maka dari itu, apabila misalnya kita ada berlaku beberapa case, kan, tuan-tuan guru, ulama-ulama, beberapa ulama yang meninggal dunia di mana-mana ketika berobat ataupun ketika buat apa-apa lawatan, tiba-tiba meninggal dunia di situ, dan untuk memindahkan jenazahnya ke tempat asalnya yang agak jauh akan memerlukan kos yang banyak. Maka di sini sebenarnya amalan yang terbaik adalah dikuburkan di mana dia meninggal dunia di situ, kerana memudahkan. Kerana kos yang berbelas ribu itu boleh disumbangkan ataupun boleh diberikan untuk keperluan-keperluan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan mungkin tuan-tuan, puan-puan pernah mendengar beberapa tahun yang lepas ada seorang tuan guru yang meninggal di Amerika Syarikat dan dikebumikan di situ, tidak perlu dibawa balik ke Malaysia. Tapi ada juga yang dibawa balik ke Malaysia, tapi itulah mana yang terbaik, mana yang memudahkan, di mana-mana dia dikuburkan, semuanya adalah bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali misalnya kalau berada di Mekah atau di Madinah, itu adalah ataupun di Masjidil Aqsa, maka itu adalah satu kelebihan meninggal dunia dikuburkan di tempat-tempat suci ini. Nah, itu ada hadisnya, ada riwayatnya. Kalau tempat lain semuanya adalah bumi Allah, tetap sama, dan doa yang kita panjatkan pun akan sampai. Meskipun misalnya tak berziarah secara fizikal, tetapi anak-anaknya, keluarganya, kaum muslimin mendoakan dia, doa itu sampai dan akan memberikan kebaikan untuk orang yang meninggal dan dikuburkan dimanapun di bumi Allah ini. InsyaAllah nanti berkaitan dengan apabila keutamaan dikuburkan, minta dikuburkan di Madinah, di Mekah, dan juga di Baitul Maqdis, yaitu di Al-Quds itu yang sekarang tengah dijajah oleh Israel. Baik, jadi ini adalah berkaitan dengan wasiat untuk memindahkan mayat ke tempat yang lainnya. Okey, kita baca ini sebelum kita tutup. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah ada mengatakan, kecuali apabila seseorang itu meninggal dunia berdekatan dengan kota Makkah atau Madinah atau Baitul Maqdis, maka mayatnya dipindahkan ke sana kerana pertimbangan keberkatan tempat-tempat tersebut. Apabila mewasiatkan untuk dikebumikan bersama dengan bantal guling di bawah tubuhnya dan bantal di bawah kepala dan sebagainya, maka wasiat ini tidak perlu dijalankan. Kemudian katanya, demikian juga apabila mewasiatkan untuk dikapani dengan kain sutra. Kerana mengkapani mayat lelaki dengan kain sutra itu hukumnya haram. Dan mengkapani wanita dengannya adalah makruh, bukan haram. Ini berkaitan dengan kain sutra. Kalau ada mewasiatkan untuk dikapankan dengan kain sutra pun tidak perlu dilaksanakan kerana khasnya lelaki mengkapankan memakai sutra itu tidak dibolehkan, hukumnya haram. Kemudian misalnya mayat pondan, dalam hal ini seperti mayat lelaki. Maksudnya apabila ada seseorang yang meninggal dalam keadaan yang statusnya seperti itu, tetap akan kembali kepada status yang asal, siapa dia sebenarnya asal. Kerana tidak ada jantina ketiga ini. Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia dalam dua jantina. Rijalan wa nisa'a, muzakkar muannas. Hanya ada lelaki dan perempuan. Tidak ada misalnya transgender, pondan ataupun misalnya tomboy dan sebagainya. Semuanya baru meninggal dunia dikembalikan kepada asalnya, asal penciptaan yang Allah ciptakan.
lelaki ataupun perempuan, maka hukumnya ikut. Kalau jenazah itu asalnya lelaki, ikut jenazah lelaki. Kalau jenazah itu perempuan, ikut asalnya, asal penciptaannya yaitu perempuan. Apabila mewasiatkan untuk dikafani dengan jumlah kain yang lebih daripada jumlah yang disyariatkan atau dalam baju yang tidak menutup wajah tubuh, maka wasiat ini tidak perlu dijalankan. Dan apabila mewasiatkan untuk dibacakan Al-Quran pada kuburnya atau disedekahkan di atas namanya dan pelbagai amal ibadat sunat, maka wasiatnya harus dijalankan. Kecuali apabila disertai dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Apabila mewasiatkan jenazahnya tidak dikebumikan sampai melebihi batas waktu yang disyariatkan, melambat-lambatkan mengebumikan jenazah pun tidak boleh. Maka wasiatnya tidak perlu dijalankan. Apabila mewasiatkan untuk dibina satu bangunan di atas kuburnya, maka wasiat itu tidak perlu dijalankan kerana perkara itu adalah haram hukumnya di sisi syara. Puan-puan sekalian, jadi wasiat pertama tadi, wasiat yang berkaitan dengan dipindahkan kuburnya tadi ke tempat lain, apabila dia meninggal di tempat yang berdekatan dengan Mekah, berdekatan dengan Madinah, berdekatan dengan Baitul Maqdis, maka wasiatnya itu perlu dijalankan, perlu dilaksanakan kerana memberikan keberkatan. Kalau boleh memungkinkan, maka boleh dikuburkan di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis. Kerana itu ini untuk kebaikan orang yang meninggal tersebut. Tapi kalau yang lain-lain itu yang tidak ada kena mengenai syarak, dia nak kuburkan dengan bajunya lah, dengan bantal peluknya lah dan sebagainya, kemudian dikuburkan dengan kain sutra, kemudian misalnya minta supaya kuburnya nanti dibangun, di simen, di apa, itu semuanya tidak perlu dilaksanakan, tidak perlu dijalankan kerana menyalahi syarak, hukumnya adalah diharamkan. Baik, jadi puan-puan sekalian, ini berkaitan dengan wasiat mayat ketika sebelum meninggal, sama ada boleh dilaksanakan ataupun tidak, bergantung kepada apa jenis wasiat, apa jenis pesanan yang disampaikan oleh si mati tersebut sebelum meninggal. Jadi kita kena perlu tahu hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, dia semuanya adalah untuk kebaikan diri si mati itu dan juga untuk kebaikan orang-orang yang ditinggalkan. Dan Islam itu sentiasa fokus, sentiasa mengutamakan apa yang baik, baik untuk semua, baik untuk si mati ataupun dan juga baik untuk orang-orang yang masih hidup. Itulah tujuan Islam yang sebenar, tujuan syarak untuk kemaslahatan semuanya. Sama ada kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Baik, puan-puan sekalian, mungkin ini yang boleh disampaikan pada sesi pada hari ini. InsyaAllah kalau ada peluang lain dan kita akan sambung kepada sesi yang akan datang insyaAllah. Saya berikan dalam masa yang berbaki ini mungkin 5 minit, 10 minit untuk membuka soalan ataupun kita tengok ada soalan ataupun tidak di dalam ruangan chat. Saya kembalikan kepada Puan Nur Ismail. Dekat ruangan chat ni Ustaz, saya nampak soalan daripada Kak Nur. Jika orang yang mati mewasiatkan jenazahnya dikuburkan di kampung walaupun kampungnya jauh tu, perlukah kita tunaikan wasiat tu Ustaz? Okey, baik. Terima kasih Puan Nur ya. Jika orang yang mati mewasiatkan jenazahnya dikuburkan di kampung walaupun kampungnya jauh, perlukah ditunaikan wasiat itu? Baik. Seperti yang disebutkan tadi, pada asalnya adalah pengebumian ini perlu dipercepatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila memindahkan jenazah ke tempat yang agak susah. Yang pertama susah kerana jauh. Yang kedua, apabila menelan kos yang tinggi. Dia bukan hanya susah kerana jauh tetapi kos yang cukup tinggi. Dan siapa yang akan menanggung itu? Kalau tidak ada dan misalnya kos yang tinggi itu akan misalnya menjadi beban keluarga yang ditinggalkan, mungkin boleh diusahakan dengan hutang dan sebagainya, itu merupakan satu kesusahan. Maka apabila menatijahkan kesusahan, kemudaratan, kepayahan untuk orang yang telah meninggal, tidak mengapa untuk tidak menunaikan wasiat tersebut.
Tetapi apabila tidak ada isu apa-apa, meskipun agak jauh tetapi boleh ditunaikan. Tidak memakan masa yang berhari misalnya untuk pulang. Seperti sekarang ini, paling jauh misalnya mungkin Kelantan dengan Johor Bahru. Mungkin dalam berapa itu? Kalau misalnya boleh dilaksanakan dalam 4, 5, 6 jam di tempat-tempat itu, maka boleh dilaksanakan kerana tidak menyusahkan sangat dan masih lagi tidak memudaratkan keluarga tersebut. Cumanya dalam Islam yang ditekankan adalah mempercepatkan pengebumian. Bumi Allah itu, semua bumi ini adalah bumi Allah, semuanya tempat sama. Pastikan mayat itu tidak terlantar, tidak dibiarkan, tidak dilambat-lambatkan dalam pengebumian, dan tidak menimbulkan masalah untuk orang yang ditinggalkan itu. Maka kena tengok keadaan. Ya, Puan Nur, kena tengok keadaan. Seeloknya kalau menyusahkan cukup untuk dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Kalau tidak, maka harus ataupun boleh sahaja untuk membawa jenazah itu ke kampung halamannya untuk dikuburkan di sana. Baik, mungkin itu pencerahan yang boleh diberikan. Ada satu lagi mungkin ada yang nak bertanya, Puan Intan ya, angkat tangan. Okey, silakan Puan Intan. Assalamualaikum doktor. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Merujuk kepada hadis yang pertama yang doktor baca tadi, yang sahih Bukhari berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar meninggal tu. Ya. Baginda pula. Beliau dikuburkan sebelum awal pagi kan? Ya, betul. So awal pagi tu lebih kurang waktu apa ya doktor? Okey, dalam riwayat ini Imam Nawawi mengatakan, dia meninggal dunia ketika sudah masuk malam Selasa dan dikebumikan sebelum awal hari. Maksudnya awal hari ini adalah sebelum hari yang setelahnya. Jadi mungkin dikebumikan, kalau riwayat ini tidak detail, tetapi dikebumikan di malam hari ataupun di pagi hari. Jadi keadaan kita dengan keadaan orang dulu mungkin tak sama. Yang terpenting adalah apabila dimungkinkan untuk menguburkan, maka masa bila-bila pun kalau boleh dan tidak mengganggu misalnya aktiviti orang yang lain, dan boleh ada orang yang akan menguburkannya atau menyolatinya, maka tidak ada masalah. Jadi sebelum awal hari, mungkin malam, maksudnya adalah pada malam itu ketika sudah masuk malam Selasa. Jadi malam itulah, selepas itu sebelum masuk hari yang seterusnya, hari yang selepasnya Abu Bakar dikuburkan. Jadi sebab saya menggunakan buku lain. Jadi dekat buku lain saya, apa? Boleh Puan Intan baca buku lain itu? Cetakan Intin, Keagungan Zikir dan Doa Harian Rasulullah. Dia meninggal, dikebumikan sebelum awal pagi. Sebelum awal pagi, betul. Sebelum awal pagi, maksudnya sebelum awal pagi itu dia sebelum subuh lah, kira sebelum subuh. Tu ya, waktu duha ke, sebelum subuh ke, lepas subuh tu yang macam kerana awal pagi, okey, betul. Jadi mungkin diperlukan satu lagi riwayat yang menerangkan awal pagi itu ataupun awal hari itu, adakah dia sebelum duha ataupun sebelum subuh. Itu kita kena rujuk kepada riwayat yang ada. Setakat ini dalam buku yang kita baca ini tidak jelaskan. Kalau buku yang saya gunakan ini, cetakan Al-Hidayah, awal hari, maknanya sebelum hari itu atau awal pagi, maksudnya pagi, sama ada selepas subuh ataupun sebelum subuh. Baik, jadi soalan ini penting untuk kita tahu. Cumanya hikmah yang kita ambil adalah bahwasanya bukan berkaitan dengan masa itu, tetapi berkaitan dengan wasiat dan juga bila Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan bagaimana wasiat Abu Bakar As-Siddiq ditunaikan, dan juga keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan di tepi baginda Nabi, di sisi baginda Nabi SAW. Baik, terima kasih banyak Puan Intan.
Jazakallah khair doktor. Amin, amin. Dan Okey, kita pun nampaknya. biasanya di Malaysia kadang-kadang ada juga yang mengebumikan di malam hari kan. Ikut kemudahan. Kalau malam hari kemudahan lengkap, lampu dan sebagainya, boleh. Kalau tidak, maka dilambatkan sehingga ke esok pagi ketika semuanya terang dan dikuburkan selepas semuanya mungkin dan mudah. Jadi ikut situasi dan keadaannya, insya-Allah. Baik. Itu yang boleh disampaikan. Okey. Saya rasa setakat itu saja kok Ustaz ya nampaknya. Oh, ada lagi ke? Okey, sila-sila. Doktor. Pak Hayati. Okey, saya nak tanya yang sebenarnya kalau mengikut syariat kita dalam Islam, kalau jenazah tu perlu dikebumikan sebelum melepasi 3 waktu solat. Betul ke tu Doktor? Okey, sebelum pencerahan. melepasi 3 waktu. Sebenarnya itu tidak terima kasih Puan Hayati. Sebenarnya hukum ataupun riwayat tersebut adalah tidak ada rujukannya yang spesifik. Jadi maksudnya tidak boleh melebihi 3 waktu ataupun kurang daripada itu ataupun lebih daripada itu. Sebenarnya itu adalah ijtihad para ulama kerana tidak ada dalil yang spesifik yang menyatakan itu. Dalil yang ada adalah digalakkan untuk mempercepatkan pengebumian orang yang meninggal dunia. Tidak boleh dilambat-lambatkan. Jadi mungkin ulama itu menyebut sebelum melepasi 3 waktu itu, kerana 3 waktu itu kalau misalnya subuh, zuhur, asar sudah hampir separuh hari, jadi agak lambat. Kadang-kadang keadaan memerlukan mungkin besoknya. Contohnya meninggal, tapi memang 3 waktu itu kalau contohnya zuhur, asar, maghrib. Kalau dia meninggal pagi sudah sepatutnya dikebumikan selepas isyak. Nah, kalau misalnya selepas isyak pun sudah melebihi zuhur, asar, maghrib dan isyak, melebihi 3 waktu kan. Jadi maksudnya itu tidak menjadi ketentuan khas berkaitan dengan sama ada melebihi berapa waktu. Hikmahnya adalah yang terpenting adalah mempercepatkan pengebumian. Semakin cepat, semakin baik. Tetapi kalau lambat daripada itu kerana ada keperluan, keadaannya tidak memungkinkan untuk dikebumikan cepat, maka boleh juga mengikut keadaan. Yang paling penting adalah kita kena tengok kebaikan jenazah itu dan juga kemudahan keluarga yang ditinggalkan supaya tidak menjadi beban dan sebagainya. Itu yang disampaikan. Jadi pencerahan berkaitan dengan tidak boleh melepasi 3 waktu itu tidak ada dalil khas tetapi boleh saja diamalkan sebagai dasar ataupun sebagai panduan supaya mempercepatkan pengebumian orang yang meninggal dunia. Baik. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih semuanya. Baik, insya-Allah. Jadi mungkin itu dahulu Puan Nur Ismail. Okey, baik Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Dr. Amal ini atas kesekian berkongsi ilmu mengenai wasiat mayat ini. Sesungguhnya kematian ini adalah satu pada yang paling mendalam dalam kehidupan ini, dan maka selesailah perjalanan hidup di dunia ini bagi mereka yang bergelar jenazah, dan tinggallah lagi kita ni yang masih hidup ni untuk menunaikan tanggungjawab menguruskan jenazah saudara-saudara kita yang dengan sebaik mungkin. Dan semoga bermanfaat buat kita semua dan mohon sampaikan kepada yang lain-lain, dan saya percaya masih ramai lagi yang kurang arif tentang hal ini Ustaz kan. Dan apa yang penting adalah beramal dengan amalan yang sahih sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan kita cinta kalimu ini dan memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk kita tangguhkan dahulu surat kuliah doa ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la mayda'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi